Salam sejahtera murid-murid. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang kata ganti nama diri. Okey, kata ganti nama diri. Okey, apa itu kata ganti diri? Kata ganti diri ialah kata yang digunakan untuk menggantikan kata nama orang. Untuk menggantikan kata nama orang. Apa itu kata nama orang? Abu, Hasan, Sultan, dan sebagainya. Okey, jom kita lihat kata ganti diri yang pertama. Okey, kata ganti diri pertama adalah untuk menggantikan diri orang yang bercakap. Jadi orang yang bercakap itu sekarang ialah Cikgu Tan. Cikgu Tan bercakap dengan kamu. Okey, jadi Cikgu Tan boleh gunakan beberapa perkataan seperti aku, saya dan sebagainya. Okey, tetapi Cikgu Tan tak adalah gunakan aku, sebab aku ni digunakan sewaktu bercakap dengan rakan atau Tuhan. Contoh, aku berlindung padamu Tuhan, berikan aku pen itu, kata Acong kepada Ramu. Okey, yang ini selalunya digunakan untuk bercakap dengan orang yang rapat dengan kamu lah. Orang yang rapat dengan kamu. Dengan Tuhan, dengan kawan-kawan kamu boleh cakap macam tu. Tetapi dengan ibu bapa, memang kamu tidak digalakkan untuk cakap aku, sebab tidak menghormati mereka. Kamu kena guna saya ke, atau guna nama kamu sendiri. Okey, tak boleh guna aku. Okey, jadi saya pula, saya digunakan sewaktu bercakap dengan majlis rasmi atau dengan orang yang baru dikenali. Dia lebih formal sikit dan lebih sopan. Jadi kamu gunakan saya. Kalau kamu baru kenal orang tu, kamu gunakanlah saya. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada tuan-tuan sekalian. Okey, jom kita lihat seterusnya. Better. Okey, better, iaitu sewaktu raja atau sultan bertitah kepada rakyat. Contohlah Cikgu Tan ialah sultan. Okey, Cikgu Tan pun kata macam ni. Better muka dengan kelakuan tuan hamba. Better. Cikgu Tan ialah sultan, jadi Cikgu Tan tak gunakan perkataan aku atau saya, sebab gelaran untuk ganti diri sultan dia lain sikit, dia gunakan better. Okey, kita tengok patik pula. Patik adalah sewaktu golongan bawahan bercakap dengan raja. Okey, maksudnya ialah orang seperti pembesar ataupun hamba dia bercakap dengan raja, dia kena guna patik. Ampun tuanku, sembah patik harap diampun. Patik kiranya pembesar ataupun hamba bila dia bercakap dengan sultan ataupun raja. Okey, kita tengok hamba pula. Okey, hamba digunakan sebagai kata ganti nama diri sendiri pada zaman dahulu. Okey, kita tengok contoh ayat dia. Biarlah hamba mengiringi tuan hamba ke istana untuk menghadap tuanku, kata hang jebat kepada hang tua. Okey, hamba ni kiranya dia sama je dengan aku, dengan saya, tetapi pada zaman dahulu sama je. Okey, hang tua dengan hang jebat tu ialah kira pembesar dengan hamba lah. Kiranya mereka ni bukan golongan raja-raja. Okey, jadi bila mereka bercakap sesama sendiri, mereka akan menggunakan perkataan hamba dengan tuan hamba. Contohlah Cikgu Tan lah hang jebat. Cikgu Tan cakap dengan hang tua, Cikgu Tan akan gunakan hamba. Biarlah hamba iringi tuan hamba, iringi tuan hamba ke istana. Okey. Okey, jadi jom kita lihat yang ni pula. Kami. Okey, kami mewakili pihak yang ramai apabila bercakap dengan orang lain. Okey, jadi kita tengok contoh gambar ni. Okey, inilah merujuk kepada kami. Okey, dua orang ini yang dibulatkan dalam bulatan merah ini, dia bercakap dengan orang ini, jadi dia akan gunakan kami. Dia wakili dua orang ni cakap dengan orang ini. Yang dibulatkan merah ini, dia cakap dengan orang ini, jadi dia akan gunakan kami. Okey, kami akan belajar bersungguh-sungguh, kata mereka. Okey, kata dua orang ni yang pakai baju merah, baju putih ni, kami akan belajar bersungguh-sungguh, kata dua orang ni kepada perempuan ni. Dia gunakan kami. Okey, kita digunakan kepada diri sendiri dan juga orang yang dilawan
bercakap. Kiranya dia mewakili semua. Dia digunakan kepada diri sendiri dan juga orang yang dilawan bercakap. Kiranya semua. Kita rakyat Malaysia. Kita. Kiranya Cikgu Tan cakap dengan kamu kan? Cikgu Tan cakap dengan kamu. Jadi kita semua sekali. Kita semua sekali. Cikgu Tan cakap dengan kamu. Jadi termasuk kamu. Kita lah. Kita ni. Kita semua. Kita semua ni. Kita rakyat Malaysia. Di mana kita sekarang? Okey, jom kita tengok pula kata ganti diri yang kedua. Okey, kata ganti diri kedua merujuk kepada orang yang dilawan bercakap. Okey, contoh. Sekarang ni Cikgu Tan adalah kata ganti diri yang pertama. Jadi kamu ni, bila Cikgu Tan nak gelarkan kamu ni, Cikgu Tan akan gelarkan kamu sebagai kata ganti diri yang kedua. Cikgu Tan akan panggil kamu awak, ataupun anda, ataupun engkau dan sebagainya. Okey, contoh awak digunakan untuk membahasakan diri orang kedua. Iaitu kamulah. Saya akan ke rumah awak esok. Bilakah awak tiba? Okey, anda. Anda digunakan untuk orang yang tidak dikhususkan percakapan atau dalam satu kumpulan. Kiranya dia tak khusus kepada siapa-siapa. Yang kamu selalu nampak papan tanda dekat taman ke apa ke, anda tak boleh membuang sampah rata-rata di sini. Okey. Dia tak khusus kepada percakapan dalam satu percakapan. Dia untuk umum. Okey, contoh. Anda dilarang membuang sampah di sini. Anda diminta tunggu sebentar. Okey, jadi engkau pula. Digunakan untuk diri orang kedua yang rapat dengan kita atau Tuhan. Untuk orang yang rapat ataupun tumbuhan. Okey, contoh. Jangan engkau hiraukan tentang diri saya. Engkau yang maha pemurah. Okey. Tuanku. Okey, digunakan apabila kamu bercakap dengan sultan atau raja. Okey, jadi contoh Cikgu Tan cakap dengan kamu. Kamu ialah sultan. Jadi Cikgu Tan akan panggil kamu tuanku. Ampun tuanku. Beribu-ribu ampun. Okey, masih kata ganti diri yang kedua. Okey, kalian digunakan ketika bercakap dengan sekumpulan orang. Okey, bila kamu cakap dengan sekumpulan orang, kamu kena cakap kalian. Okey, jadi sekarang ni Cikgu Tan bercakap dengan kamu semua. Biasanya Cikgu Tan akan panggil murid-murid. Okey, tapi kalau dengan sekumpulan orang, Cikgu Tan mungkin akan panggil kalian. Diharap kalian dapat bersabar. Kalian tidak dibenarkan bercakap. Okey, bila Cikgu Tan bercakap dengan sekumpulan orang okey. Kamu digunakan ketika bercakap dengan orang yang rapat dengan kita. Bilakah kamu tiba? Kamu akan berjaya jika raja yang berusaha. Okey, tuan hamba. Digunakan ketika merujuk kepada percakapan bahasa orang-orang dahulu. Macam tadi, hang tua dan hang jebat tadi. Hamba berharap tuan hamba akan datang ke teratak buruk hamba malam nanti. Kata hang tua kepada hang jebat. Jadi hamba ini ialah saya, Cikgu Tan. Cikgu Tan hang tua. Kata kepada hang jebat, hamba berharap tuan hamba akan datang ke teratak buruk hamba malam nanti. Okey, jom kita lihat kata ganti diri yang ketiga. Kata ganti diri ketiga merujuk kepada orang ketiga. Kata-kata seperti mereka, beliau, baginda hendaklah digunakan. Maksudnya dia adalah orang ketiga. Saya, kamu, mereka. Kita sembang pasal orang yang kita nak kata tu. Kita sembang pasal orang lain. Okey, jom kita tengok. Dia. Okey, dia digunakan untuk menunjukkan seseorang yang diperkatakan. Saya, kamu, dia. Dia merupakan anak tunggal dalam keluarga Encik Hamid. Okey, digunakan untuk merujuk seseorang yang diperkatakan. Yang kita nak katakan. Saya, kamu. Saya sembang dengan kamu, tapi kita nak kata dengan orang tu. Okey. Beliau. Okey, beliau ni hanya boleh digunakan untuk orang yang terhormat. Ataupun ada kepada orang yang banyak menyumbang jasa kepada negara, kita panggil dia beliau. Beliau pemimpin yang dihormati. Beliau pensyarah di Universiti Malaya. Jadi beliau ni untuk orang yang terhormat saja. Okey, baginda digunakan untuk merujuk sultan atau raja. Okey, baginda memerintah negeri dengan adil dan saksama. Contoh, saya Cikgu Tan sekarang hang tua, kamu hang jebat. Jadi kita mau sembang pasal Sultan Mahmud. Contoh. Okey. Jadi
Kita cakaplah baginda. Kita tak guna tuanku sebab sekarang ada tiga pihak. Okey. Okey, ya pula. Okey, ya ni Cikgu Tan sangat-sangat tak sarankan kamu gunakan ya ini. Jangan guna. Okey, singkatan untuk dia hanya merujuk kepada manusia saja. Hari ini ia tidak datang ke pejabat. Okey. Dia macam singkatan untuk dia lah, tapi kurangkan gunalah sebab dia mudah kita buat salah. Okey. Kekecualian untuk karya sastera, dia boleh merujuk kepada benda bukan manusia. Nampak tak ni? Tadi dia singkatan untuk dia boleh merujuk kepada manusia. Tetapi sekarang ni untuk karya sastera, dia boleh merujuk benda yang bukan manusia. Tetapi untuk karya sastera, contoh, pada suatu hari sang kancil menemui sang buaya. Dia telah menyampaikan perintah Nabi Sulaiman supaya semua buaya beratur di sepanjang sungai itu. Dia telah diperintahkan untuk mengira jumlah buaya di sungai itu. Okey, dia gunakan ya, tetapi dalam karya sastera. Kalau kamu nanti jadi sastrawan, okey, kamu bolehlah gunakan ya. Okey, kata ganti diri masih yang ketiga. Mereka digunakan untuk merujuk sekumpulan orang yang diperkatakan mereka sedang bermain bola. Antara mereka, dialah yang terpandai. Okey, jadi ini yang kita belajar hari ini. Pertama, kedua, ketiga. Okey, aku, saya, beta, patik, hamba, kami, kita. Okey, pertama ni selalunya merujuk kepada orang yang bercakap, iaitu kita sendiri. Okey, kedua maksudnya ialah orang yang dilawan bercakap. Orang yang kita sedang bercakap tu, bercakap dengan dia tu, kawan kita tu. Okey, jadi kalau untuk bahasa dulu-dulu, tuan hamba. Okey. Ketiga, untuk orang yang kita nak sembang tu. Sekarang ni kita sembang berdua, tapi kita nak cakap pasal orang yang ketiga. So kita gunakan dia, beliau, baginda, ia, mereka. Okey, ingat beliau hanya untuk orang yang ternama saja. Okey, ni ada sedikit nota. Kalau kamu nak salin dekat buku pun boleh. Okey, itu saja. Gracias, terima kasih, share, nandri dan kok kumkrap, kok kumka. Thank you.